Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Okey, tanpa lengahkan masa, sama-sama kita bersedia untuk bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita sambung pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5. Boleh tengok muka surat 118. Jadi apa tajuk kita pada hari ini? Okey, tajuk kita hari ini adalah Jumaat penuh berkat. Okey, berkaitan dengan ibadah, bidang ibadah, iaitu tentang Jumaat, Jumu'ah dalam bahasa Arab ya. Okey, jadi hari Jumaat, apa itu hari Jumaat? Hari Jumaat ialah hari yang paling utama dan merupakan penghulu segala hari. Okey, dalam Islam, Jumaat merupakan hari yang paling utama dalam minggu tu dan juga merupakan penghulu segala hari. Okey, seterusnya kita tengok pengertian solat Jumaat. Apa yang dimaksudkan dengan solat Jumaat? Solat Jumaat ialah solat 2 rakaat yang didahulukan, okey, yang dilakukan secara berjemaah pada hari Jumaat dalam waktu Zuhur dengan didahului 2 khutbah. Itu pengertian dia. Dalil nakli, okey, dalil yang menyebut tentang hari Jumaat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Okay, kita baca lagi sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Okey, jadi daripada surah Jumaat ayat yang ke-9. Okey, baik, seterusnya apa pengertian dia? Okey, dalil nakli ini maksud ayat tadi ialah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengingati Allah dan tinggalkanlah berjual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Okey, jadi daripada maksud ni, Allah Ta'ala mengarahkan kepada orang-orang yang beriman, bila kita dengar diseru, okey, untuk kita mengerjakan solat Jumaat, kena segeralah pergi solat Jumaat untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tinggalkan urusan yang lain. Okey, disebut dalam ni jelas berjual beli. Sebab apa? Sebab biasa waktu tengah hari kan ada yang berniaga dan sebagainya. Jadi tinggalkan dulu, dan yang demikian itu lebih baik bagi kamu mengetahui. Jadi kita pergi ke solat Jumaat tu lebih baik daripada kita melakukan urusan-urusan yang lain. Hukum solat Jumaat.
apa hukumnya? Fardu ain, wajib. Hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang lelaki muslim. Okey, yang cukup syarat. Okey, cukup syarat. Syarat-syaratnya nanti kita tengok. Okey, situasi atau keadaan sebelum dan semasa melakukan solat Jumaat. Okey, sekarang ni saya nak ceritakan tentang perjalanan dia. Perjalanan bila kita melakukan solat Jumaat ni, apa yang mula-mula, lepas tu apa, lepas tu apa. Kita tengok step by step. Okey, maksudnya satu demi satu. Sebelum apa, lepas tu semasa tu apa yang kita akan lalui. Bagi orang lelaki, mungkin dia dah biasa dah. Kita dah pernah tengok, dah lalui sendiri macam mana kita lalui solat Jumaat. Mungkin bagi murid perempuan ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Jadi kita sama-sama belajar. Okay, yang pertama, azan pertama masuk waktu Zuhur. Okay, bila kita dengar biasanya waktu Jumaat ni, yang pertama dia ada azan. Azan dia 2 kali kan. Azan yang pertama, bila Bilal azan, itu tandanya sudah masuk waktu Zuhur. Tadi kita kata Jumaat ni dilakukan waktu mana? Okay, Jumaat kita lakukan di waktu Zuhur. Jadi kena masuk waktu Zuhur dulu, baru boleh lakukan solat Jumaat. Dia tak boleh sebelum tu. Jadi azan pertama menandakan dah masuk waktu Zuhur. Kemudian kita solat sunat lah. Okay, dan kemudian ada pula azan yang kedua. Azan selepas khatib naik ke atas mimbar. Okay, bila azan, lepas tu khatib akan naik ke atas mimbar. Dia akan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun duduk balik. Lepas tu Bilal pun azan lagi sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Sampai habis azan. Okay, maka bila azan kedua ni dah menandakan fardu Jumaat tu dah bermula. Okay, Okey, lepas dah azan yang kedua, khatib pun membaca khutbah yang pertama. Okey, khutbah khatib mulakan. Okey. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'in. Mulakanlah. Okey. Lepas tu ada keluar ayat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, khatib mulakan khutbah yang pertama. Kemudian apabila khatib disunatkan berdiri di tempat tinggi. Ni biasanya kita tengok masjid-masjid, biasanya khatib memang berada di tempat lebih tinggi daripada makmum. Okey, sebab sunat perkara itu dilakukan, dan memegang tongkat. Dia pegang bukan saja ni nak tunjuk hero ke apa, bukan. Okey, tapi sunat kita pegang tongkat. Okey, baik. Kemudian tengok lepas khatib dah baca khutbah pertama, dia akan duduk sebentar selepas khutbah yang pertama. Bila ni? Okey, bila dah habis khutbah pertama kan, innahu huwas sami'un alim. Okey, dia pun duduk sekejap. Bilal pun baca selawat kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baca ke selawat. Lepas itu khatib bangun dan menyambung khutbah kedua. Okey, maknanya khutbah pertama ni sampai khatib duduk. Lepas khatib duduk, khatib bangun balik, itu dah khutbah yang kedua. Alhamdulillah, disambunglah khutbah yang kedua. Okey, dan khutbah yang kedua biasanya disudahi dengan doa lah. Biasa kita baca doa untuk pemerintah dan sebagainya. Okey, lepas dah selesai aqimus solah, dah habis. Okey, khutbah, muazzin atau Bilal akan melafazkan iqamah. Muazzin atau Bilal akan bangun dan qamatlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, untuk kita melakukan solat. Lepas tu kita solat Jumaat sebanyak 2 rakaat didirikan. Okey, kita akan solat 2 rakaat. Kenapa 2? Sebab sepatutnya Zuhur 4 kan. Sebab Jumaat kita dah didahulukan dengan khutbah. Jadi 2 rakaat kita wajib solat Jumaat. Lafaz niat solat Jumaat. Salli fardal Jum'ati rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Okey, kalau tiba-tiba satu hari nanti awak jadi imam, tukarlah makmuman ni jadi imaman. Ya, usalli fardal Jum'ati rak'ataini adaan imaman, boleh. Okey, bagi orang jadi imam lah. Tapi kalau kita biasanya jadi makmuman lillahi ta'ala. Okey, bukan makmuman makmuman ada hamzah katanya. Okey, maksudnya sahaja aku solat fardu Jumaah 2 rakaat tunai sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, lafaz niat selesai.
syarat sah solat Jumaat. Okay, apa yang boleh menjadikan solat Jumaat tu sah? Okay, mesti didirikan di dalam binaan yang khusus seperti masjid. Okey, mesti didirikan dalam binaan khusus. Bilangan jamaah yang cukup syarat dan tidak kurang daripada 40 orang. Okey, 40 orang ni dikira tak dengan bayi-bayi ke apa kalau datang Jumaat. Dia tak, dia mesti makmum yang cukup syarat. Kalau belum balik ke apa tak kira. Okey, kena 40 orang yang cukup syarat. Kemudian yang ketiga, didirikan dalam waktu zuhur. Tiba waktu lepas subuh dia nak buat Jumaat tak boleh. Dia mesti selepas waktu zuhur ataupun dalam waktu zuhur, bukan selepas dalam azan zuhur, lepas tu dah boleh buat Jumaat. Yang keempat, tidak boleh didirikan 2 solat Jumaat pada satu zuhur. Dia tak boleh lepas katalah kat Aita Walimah dah buat dah solat Jumaat, dah habis satu pusingan, lepas tu ada lagi dah pakcik-pakcik sana tak buat lagi Jumaat, jom kita buat Jumaat lagi sekali. Tak boleh. Okey, satu Jumaat sahaja. Didirikan secara berjamaah, kena secara jemaah, dia tak boleh seorang-seorang kat rumah. Dia seorang lah baca khutbah, dia muazzin, dia khatib, dia lah imam, dia lah makmum. Tak boleh macam tu. Okey, didahului dengan 2 khutbah. Okey, kena ingat didahului dengan 2 khutbah. Syarat sah solat Jumaat. Macam mana orang yang solat Jumaat tanpa dengan khutbah? Sah tak? Dia tak datang, tak dengar apa khutbah, tiba datang-datang dia semayang terus. Okey, kalau ikutkan tak boleh. Kena solat penuh lah kalau orang yang tak dengar khutbah langsung. Tak dengar langsung, dia datang-datang je orang dah qomat, tak dengar apa. Lepas tu dia dirikan solat 2 rakaat, maka dia dah hilang satu syarat ni, iaitu mendengar 2 khutbah. Okey, belum didirikan solat di qaryah yang sama sebelumnya. Okey, ni macam saya kata tadi, di satu qaryah, satu kampung tu, dia tak boleh buat 2 kali. Okey, kalau Aita Walimah contohnya dah buat kat masjid sekali, tak boleh lah. Lepas tu nak buat dekat dewan ke sekali lagi, tak boleh lah. Okey, sekali sahaja. Okey, syarat wajib solat Jumaat. Siapa yang diwajibkan ni? Okey, orang yang macam mana yang wajib? Okey, yang pertama mesti Islam lah. Orang kafir tak wajib. Acong ke apa ke, tak boleh. Mutusami tiba-tiba. Okay. Kalau dia bukan Islam, dia tak wajibkan lah. Tapi orang tu mesti Islam. Kita semua Islam, wajib ke atas kita. Lagi-lagi kalau lelaki, memang kita lah. Yang kedua, balik. Ni balik. Maknanya yang belum balik tak wajib. Tapi pergilah belajar untuk kita biasakan diri. Sebelum kita balik tu, kita dah biasakan diri dengan ibadah-ibadah ni. Okay, mesti balik. Yang ketiga, berakal. Okay, ada akal, bukan ada otak. Ada otak, semua orang ada otak. Berakal ni maknanya dapat berfikir dengan waras. Kalau gila ataupun waktu tu dia pengsan, okay, jadi tak gugurlah syarat wajib dia. Mesti berakal. Yang keempat, lelaki. Okay, lelaki yang tulen. Bukan lelaki jadian. Yang tu bukan lelaki. Contoh perempuan tiba-tiba menyamar lelaki, bukan. Lelaki tulen. Yang kelima, sihat tubuh badan. Okay, wajib banyak sihat. Kalau orang tu yang tak sihat, ada masalah kesihatan kan, tengah kat ICU contoh, nak pergi solat Jumaat macam mana? Jadi gugurlah kewajipan dia. Tapi bagi orang yang sihat tubuh badan, mesti solat Jumaat. Bermukim. Okay, orang yang bermukim, bukan bermusafir. Lawan dia bermusafir lah. Contoh orang yang musafir, dia tengah dalam perjalanan, dia dalam kapal terbang ni, nak pergi ke London contoh. Jadi gugurlah waktu ataupun kewajipan solat Jumaat dia, sebab dia tidak bermukim, dia bermusafir. Tapi orang yang bermukim, duduk kita lah, duduk kat kampung, tak buat apa. Tapi kalau orang yang musafir tengah dalam perjalanan, dia diberi rukhsah lah, dapat keringanan. Yang ketujuh, merdeka. Merdeka maksudnya dia bukan hamba. Kalau zaman dulu ada hamba kan. Kalau hamba ni kadang-kadang tuan dia tak bagi pergi, tak boleh pergi. Tapi zaman sekarang dah tak ada dah istilah hamba. Jadi semua orang dah merdeka. Jadi syarat ni semua dah penuhi. Okey, jadi ini 7 syarat kepada orang lelaki.
mesti ada 6 lagi yang menyebabkan dia wajib. Jadi kalau semua ni dah ada pada awak, maka awak kena wajib pergi. Okey, cuma dalam keadaan situasi sekarang kita kena ikut pemerintah. Okey, sebab kita dalam kekangan ataupun dalam darurat. Jadi itu kita tergantung kepada pemerintah. Jangan kata nanti, sok jom kita sembahyang Jumaat, kenapa? Ustaz suruh. Bukan dia. Jadi kita kena ikut pemerintah. Pemerintah tahulah apa yang untuk dilakukan. Seterusnya, amalan sunat sebelum Jumaat. Okay, sebelum solat Jumaat ni apa yang disunatkan untuk kita buat? Yang pertama, memotong kuku. Okay, potong kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu-bulu badan. Bukan semua, tapi di bahagian-bahagian tertentu lah. Ketiga, mandi sunat Jumaat. Okay, sebelum Jumaat mandi dulu. Mandi tu niatkan mandi sunat Jumaat dapat pahala. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Okay, kita cari pakaian yang elok lah. Tak mestinya baru. Okay, pakaian yang elok untuk kita pergi solat Jumaat. Memakai wangi-wangian. Waktu ni pakai wangi-wangi sikit. Di Jumaat pun tak adalah busuk kan. Pakai baju yang cantik, wangi-wangi pergi Jumaat. Okay, ini perkara sunat yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Okay, ada lagi. Ini perkara sunat juga. Bersegera ke masjid. Dah siap mandi semua, dah siap potong kuku, pergi masjid cepat-cepat. Jangan tunggu azan kedua ataupun dah tunggu dekat-dekat nak semayang, nak qomat baru pergi. Tak boleh. Itu kena bersegera ke masjid. Iktikaf di dalam masjid. Masuk masjid je niat iktikaf. Okay, niat iktikaf untuk dapat pahala. Iktikaf tu apa? Kita tu berada dalam masjid lah. Solat sunat tahiyat masjid. Bila? Selepas azan pertama, solat sunat tahiyat masjid. Ataupun solat sunat tahiyat masjid ni kita masuk je, sebelum kita duduk, solat dulu. Masuk masjid, tahiyat masjid ni kita masuk, terus solatkan 2 rakaat. Okey. Jadi lepas pada azan pertama tu kita solat sunat qabliyah. Yang ke-9, banyakkan membaca Al-Quran, berzikir dan selawat pada hari Jumaat secara khususnya. Kita perbanyakkan baca Al-Quran, baca surah Kahfi, berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-10, diam mendengar khutbah. Yang ni selalu bila sebutkan. Okay? Kita mesti diam waktu dengar khutbah. Tak boleh tegur kawan. Seterusnya, perkara yang dilarang ketika khutbah. Ini perkara-perkara yang dilarang. Yang pertama, tidur. Yang ni ramai lah. Okay? Ramai yang sangat yang bila Assalamualaikum, tengok-tengok, dah tidur dah. Tak sempat apa lagi. Yang kedua, bermain. Yang ni biasa kanak-kanak lah. Kalau awak yang main lagi, maksudnya awak pun masih kanak-kanak lah tu. Dia main kat belakang, berlari, buat macam tak ada apa. Sedangkan waktu tu solat Jumaat dengan khutbah. Yang ketiga, bermain telefon. Yang ni pun masalah juga sebenarnya. Saya pernah pergi satu masjid dekat bahagian Johor Bahru lah. Saya terkejut juga, kenapalah ramai sangat pegang handphone waktu tu. Pegang handphone waktu khutbah. Tengok kiri kanan, kenapa dia orang ni telefon? Mungkin perkara tu entahlah, jadi kebiasaan dia orang. Tapi sebenarnya salah. Tak boleh, kita kena fokus mendengar apa yang disampaikan oleh khatib. Yang keempat, bercakap. Tak boleh waktu Nabi Muhammad SAW larang kita untuk bercakap waktu khutbah. Kena dengar, fokus dengan apa yang khatib sampaikan. Okey, hikmah solat Jumaat. Apa faedahnya kita solat Jumaat ni? Apa hikmah di sebalik kita solat Jumaat? Yang pertama, melatih diri menjadi hamba yang taat. Okey, melatihkan kita untuk taat kepada perintah Allah. Yang kedua, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang. Okey, sebab kita berkumpul pada hari Jumaat ni, memupuk perasaan kasih sayang antara kita, merapatkan ukhuwah. Yang ketiga, mendengar nasihat teguran daripada khatib ataupun daripada khutbah. Okay, bila kita dengar khutbah tu sebenarnya setiap kali khutbah adalah pesan-pesanan, nasihat-nasihat teguran kepada kita untuk kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, mendapat pahala dan ganjaran besar. Okay, sebab kita dah lakukan kefarduan yang difardukan kepada kita dan juga segala sunat-sunat yang disunatkan kepada kita. Yang kelima, melatih diri melakukan perkara yang banyak. Melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Okay, melatih untuk kita buat baik secara ramai-ramai. Lambang perpaduan dan kekuatan umat Islam. Bila kita berkumpul ramai, itulah lambang kekuatan Islam.
rumusan. Okey. Jadi apa yang kita kena buat pada hari Jumaat ni? Banyakkan ibadah pada hari Jumaat, terutamanya mendirikan solat Jumaat yang sangat dituntut kepada semua umat Islam melaksanakannya. Di samping boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga dapat melatih kita melakukan kebaikan secara berjamaah. Itu hikmah ataupun rumusan daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Okey, sekarang ni latihan. Awak boleh tengok saya di skrin ni, saya ada buat quizizz.com/join. Okey, kenapa saya tak bagi link dekat dalam arahan Google? Sebab saya tahu nanti orang tak tengok video, dia terus buat Quizizz. Dia tak dengar penerangan, lepas tu mulalah 1/10, 2/10 dia jawab. Okey, lepas tu tak bersalah. Sedangkan saya tahu sebenarnya siapa markah apa semua ada dalam data ni. Jadi yang pada yang tengok ni, inilah latihan awak kena buat. Masuk kat Google Chrome, quizizz/join, dan masukkan kod ni. Ataupun nak senang, awak tengok kat bahagian komen, saya dah letakkan satu link ni saya letak, awak klik je kat komen tu. Okey, untuk awak masuk latihan. Okey, dan sila komen macam biasa, komen nama supaya kita tahulah komitmen awak belajar. Dan isi juga Google Form kehadiran untuk kita tengok siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Bukan kita nak hukum ke apa, tapi nak tahulah, takut ada yang bermasalah dan sebagainya, boleh kita cari dia kenapa dia tak nak masuk kelas, ataupun dia ada masalah macam mana. Okey, jadi sekadar tu saja saya rasanya untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.